saksikan penentangan di antara pasukan Reapers Akatsuki menentang Revolta X. Ya, pasukan Reapers Akatsuki menentang pasukan Revolta X. Mereka kedua-duanya ditendang keluar ke lower bracket buat masa kini kerana pasukan Revolta X ditendang oleh pasukan Reapers Red Esport dan pasukan Reapers Akatsuki pula ditendang oleh pasukan Yudu RSG. Kedua-duanya ditendang oleh pasukan MPL ke lower bracket, tapi pasukan Reapers mereka akan keluarkan Nathan terlebih dahulu dan Revolta X mengeluarkan Hayabusa. Ya, Revolta X dan juga Reapers Akatsuki. Kita lihatkan di mana daripada segi drafting pada ketika ini, saya masih lagi ingat di mana Fish Morningstar diberikan burst oleh Kagura, hilang dalam sekelip mata sahaja dengan penggunaan Bruno beliau. So, adakah game kali ini Fish Morningstar akan menggunakan Bruno sekali lagi ataupun beliau akan menggunakan marksman lain selaku goal laner? Kita akan saksikan sebentar saja lagi. Dan daripada segi draft ban pula, di mana pasukan Reapers memberikan tumpuan dengan pengeluaran Nathan dan juga Pakito, manakala pilihan pertama mereka terus saja membawa masuk Matilda sebagai pilihan yang pertama. Ya, Matilda terus saja dibawa masuk terlebih dahulu. Ketika ini Sanshin masih lagi terbuka, Esmeralda masih lagi boleh diambil. Terus saja dikunci oleh pasukan Revolta X ketika ini bersama dengan penggunaan Yves untuk mid laner pasukan Revolta X. Dan nampaknya adakah Faramis akan diambil? Saya tak rasa Reapers akan ambil masuk Faramis dan juga Lela. Kalau masuk pun better ambil Clean ataupun Yi Sun-shin yang masih lagi terbuka selaku jungler. Tapi ya, tak mungkinlah Faramis akan diambil. Langsung saja menguncikan Selina selaku mid lane atau Roma dan juga Yu Zong yang akan diletakkan sebagai EXP laner. Jadi untuk pilihan pasukan Revolta X, apakah yang mereka boleh ambil pada ketika ini? Pasukan Revolta X, apa yang mereka boleh dapatkan? Yin Sanshin terbuka. Terus saja mereka mendapatkan hero ini terlebih dahulu. Dari Revolta X, ban yang seterusnya, mereka boleh ban keluar jungler untuk pasukan Reapers Akatsuki kerana link terbuka buat masa kini. Kalau mereka nak keluarkan link, kalau mereka nak keluarkan fighter pun boleh. Roger boleh di ban keluar buat masa kini ataupun ban. Tapi saya rasa link lebih baik lah. Link lebih selamat untuk dikeluarkan terlebih dahulu ataupun Lancelot. Dan terus saja mereka keluarkan Lancelot ketika ini. Wow, memang memberikan tumpuan kepada kepada actually pasukan Revolta ada bawa satu player baru, nombor 2. Nombor 2 tu tak silap saya player yang dia baru bawa masuk baru je ni, dan sepertinya kita akan lihatkanlah bagaimanakah player baharu ini punya prestasi. Adakah mampu membawa pasukan Revolta X ke arah kemenangan ataupun akan pasukan daripada Reapers yang akan mendapatkan ataupun mencuri kemenangan daripada tangan Revolta X. Tetapi Grok, antara hero roam yang sudah lama kita sendiri tak nampak, telah pun dikunci, dibawa masuk. Apa pendapat awak tentang Grok ni, Syamilo? Kalau adanya Grok, permainan akan berlaku dengan lebih agresif. Dan cumanya Grok ni kelemahan dia adalah kalau dia tak macam dulu, dia tak sekebal yang dulu. Itu masalah Grok ketika ini. Dan pasukan Reapers Akatsuki, mereka nampak Grok jadi agak sedikit berisiko kalau nak gunakan link. Mereka bertukar balik assassin kepada fighter bermain di bahagian jungle, iaitu gunakan Aulus. Cuma Aulus ni kekuatan dia terletak pada hero mid game. Memang benar sekali, dan juga item dependent punya hero. So, andai kata Aulus dia dah siapkan Windtalker, saya rasa Windtalker tu dah lebih daripada cukup dah untuk Aldous utilisekan dia punya basic attack punya extra attack speed tu, seperti mana Link Eza punya itemization. Adakah Link Eza sedang menyaksikan Tammy menggunakan Aulus pada kali ini? Adakah pasukan daripada Revolta X yang akan membaham pasukan Reapers ataupun Reapers akan menggunakan Mangekyo Sharingan
terhadap Revolta X untuk mereka tewas di dalam tangan Reapers pada kali ini. Jadi guys, mari kita langsung masuk ke dalam game lower bracket di antara Reapers Akatsuki menentang dengan Revolta X. Siapakah akan mara ke pusingan seterusnya? Siapakah yang akan melanjutkan kepada peringkat seterusnya dan siapakah yang akan disingkirkan di lower bracket ketika ini? Reapers Akatsuki mereka akan memulakan orange buff terlebih dahulu dengan Temi menggunakan Aulus pada awal game. Dia perlu dijaga dengan rapi. Aulus ni pada awal game sangat-sangat lemah, tapi bila masuk di fasa mid game dia sangat-sangat berbahaya. Tapi anda semua jangan lupa untuk join giveaway sepanjang live stream ini berlangsung. Sebanyak 10,000 diamond disediakan kepada pemenang, dan macam mana nak sertai, lihat di link di ruangan description. Wow, sememangnya satu jumlah diamond yang sangat-sangat besar ya guys. Apa lagi? Ada event yang sedang berlangsung sekarang ni, event 11-11, event Hayabusa. Banyak lagi event yang sedang berlangsung sekarang ni di dalam MLBB. Jadi, silalah pergi ke link yang terletak di dalam description tersebut untuk mendapatkan ataupun untuk berpeluang memenangi diamond itu ya. Jadi, kita lihat pada fasa early game ini, seperti mana awak mention kan, adakah permainan agresif akan dilakukan oleh pasukan Revolta X? Saya dapat lihat di mana Just a Dream melakukan sedikit penggunaan skill pertama beliau untuk memberikan tamparan yang hebat kepada pasukan Reapers. Tetapi purple buff tersebut nampak gayanya berjaya untuk dirampas daripada side pasukan Reapers Akatsuki, dan hampir saja ditupaskan Madong Jig, hampir sahaja tertewas di situ. Madong Jig hampir saja tertewas dan Aulus tidak berjaya untuk mendapatkan purple buff tersebut. Jadi pergerakan dia ataupun pergerakan farming dia akan berlaku dengan sedikit perlahan. Clean di bahagian bawah mendominasi Fish Morningstar ketika ini dengan kekuatan Clean pada awal game pun agak sedikit berbahaya. Cumanya Clean ni masih lagi item dependent. Dia kalau ikutkan pada awal-awal ni, Beatrix sepertinya boleh memberikan tekanan kepada Clean, tapi ini berlaku sebaliknya. Ya, kemungkinan ini adalah daripada segi mekanik skill yang menyebabkan Clean tersebut mempunyai kelebihan terhadap Beatrix tersebut ya. Jadi juga kita lihat di mana Turtle telah pun dimulakan oleh pasukan Revolta nampak gayanya. Dan lihat bagaimana real world manipulation daripada Lucy dibentangkan cuba untuk menangkap Saurus. Abyssal Arrow perlu mengena kepada Dinzi sekarang ini. Dan juga Madong Jig cubaan untuk memberikan damage, dan Abyssal Arrow pula sekali lagi mengena kepada Lucy. Namun Turtle akan diberikan kontes. Madong Jig cuba untuk memberikan damage dengan penggunaan sebelum beliau tetapi tidak berjaya. Turtle diambil oleh Dizzy, dan juga lihat bagaimana Madong Jig cuba untuk melarikan diri daripada cengkaman pasukan Revolta. Mereka tidak berjaya untuk melarikan diri daripada Falling Star Moon yang dikeluarkan oleh number 2. Dan juga lihat bagaimana Dizzy ditangkap pula oleh Saurus dengan penggunaan Black Dragon Form. Ini memberikan satu pembaziran sahaja daripada pasukan Revolta sekarang ini. Ya, pasukan Revolta X kehilangan jungler mereka agak sedikit berisiko, dan Oni-chan berjaya untuk mendapatkan Fish Morningstar ketika tadi menggunakan flicker, tapi terlebih dahulu dia dalam keadaan yang agak sedikit kritikal ketika ini. Guiding Wing dan juga Circling Eagle diaktifkan. Oni-chan masih lagi terselamat dan dia berjaya untuk mendapatkan kill tersebut, dan Lucy hampir-hampir saja untuk dijatuhkan. Wall manipulation digunakan oleh Lucy, berjaya untuk mendapatkan satu kill, tetapi dia perlu bayar dengan nyawa dia sendiri. Ya, sangat-sangat sayang sekali. Mungkin agak terlalu awal Lucy menamatkan real world manipulation beliau, ataupun tadi diberikan stun oleh Abyssal Arrow yang dikeluarkan oleh Lynx. Namun cubaan yang baik untuk memberikan satu kill, dan juga anda bolehlah mencuba di dalam www.zash.com.my untuk mendapatkan custom jersey yang anda inginkan bersama dengan rakan-rakan sepasukan anda ya. Apa lagi, silalah layari ke laman web tersebut. Jadi kita lihatkan pada fasa early game ini di mana kita predict pasukan Revolta yang mendapatkan aggression tersebut. Sebaliknya Reapers yang berjaya untuk mendapatkan agresif gerakan itu. Dan juga di bahagian mid lane, apa yang Madong Jig lakukan, dikenakan intimidation, hilangnya nyawa beliau, dan juga Disney menjatuhkan Temi. Satu comeback dilakukan oleh pasukan Revolta dengan menupaskan dua daripada pemain Reapers, dan itu adalah dua pemain yang penting. Dua pemain yang penting telah pun ditumbangkan terlebih dahulu, dan pasukan Revolta X mereka akan mendapatkan turtle yang
kedua kat cakap saya ketika ini untuk pasukan mereka, dan Yin Sanshin kalau dia dapatkan turtle ini dia akan berjaya untuk mendekatkan sedikit perbezaan daripada segi gol ketika ini. Walau bagaimanapun Ma Dongji dalam bahaya, Dewa Manipulation telah pun digunakan, tetapi Flicker digunakan oleh Ma Dongji untuk melarikan diri terlebih dahulu. Oh, Black Dragon Form daripada Saurus, cubaan untuk mencari target yang berada di berhadapan tetapi tidak berjaya, dan juga Madonjik. Apa yang saya perasan daripada Madonjik adalah beliau seringkali menggunakan Circling Eagle di timing yang agak kurang sesuai dan menyebabkan beliau masuk ke dalam teamfight berseorangan sahaja di bahagian belakang. Tiada sesiapa yang mampu membantu Madonjik. Itu yang menyebabkan beliau sering kali saja terkorban, di mana 3 kematian sudah pun berada di dalam tangannya sendiri. Ya, betul tu, berjaya untuk mendapatkan kill. Demikian, lihatlah bagaimana Ma Dongjing masuk di dalam tengah-tengah orang dan terus saja dia dihukum ketika ini, dan Oni-chan juga mempunyai ataupun terkena nasib yang sama ketika ini. Saurus di bahagian atas akan ditumbangkan. Jinzi berjaya untuk menjatuhkan satu lagi pemain pasukan Rippers, Akatsuki. Ya, nampak gayanya daripada sesi mid game kita telah pun mencapai ke arah mid game ya. Pasukan Revolta mereka telah pun mendapatkan power spike yang diingini dengan adanya Fish Morningstar punya Nimbus Passion menghilangkan nyawa-nyawa daripada Reapers Akatsuki dengan begitu pantas, manakala Yi Sun-shin daripada Dinzi juga telah pun mencapai tahap optimum untuk pengeluaran damage yang amat besar. Tetapi kita lihatkan adakah comeback boleh saja dilakukan daripada pasukan Reapers untuk mereka dapatkan semula momentum yang telah pun mereka hilang di fasa early game tadi, ataupun mereka akan terus menerus sahaja dibaham oleh Revolta X. Ya, pasukan Revolta X mereka perlu lebih berhati-hati terlebih dahulu, dan lihatlah bagaimana Ma Dongjing akan terus sahaja ditumbangkan ketika ini, Cross. Ya, ini bukanlah satu masa yang baik, tapi nampaknya Oni-chan berjaya untuk menjatuhkan 2 di bahagian top lane. Dan lihat bagaimana Black Dragon Form daripada Saurus untuk mendapatkan Eve yang berada di bahagian belakang. Double kill diberikan kepada Fish Morningstar. Damage daripada Fish Morningstar sudah terlalu sakit, sudah terlalu kuat. Beliau bukanlah mudah untuk dijatuhkan pada kali ini. Dan terus sahaja ketika ini pasukan Reapers Akatsuki kehilangan 2 pemain mereka. Revolta X juga Lucy dijatuhkan terlebih dahulu. Turtle ini masih lagi belum diambil oleh meneruskan. Oni-chan dia 3 kill 1 kematian. Jadi boleh dikatakan Oni-chan masih lagi dalam momentum yang baik untuk mendapatkan ataupun hard carry team dia buat masa kini. Ya, Oni-chan sahajalah harapan yang ada untuk pasukan Reapers Akatsuki. Lihat bagaimana Circling Eagle daripada Ma Dongjing. So, itu Oni-chan berjaya untuk menjatuhkan Just a Dream, dan juga killing spree diberikan kepada Dinzi. Dinzi mendapatkan double kill dengan turtle di talangan beliau, dan juga Lucy mendapatkan Oni-chan yang berada di bahagian belakang dengan penggunaan Real Manipulation. Tetapi Dinzi sekarang ini terkena Abyssal Arrow dan juga menggunakan Restless untuk mengelakkan damage daripada Leaks. Dan juga dilihatkan pasukan Revolta X, mereka akan cuba untuk mendapatkan turret tier pertama di bahagian milin, dan juga turret tier kedua di bahagian top telah pun berjaya untuk dijatuhkan. Tetapi ini bukanlah pengakhiran lagi untuk Reapers Akatsuki. Mereka masih lagi boleh bertahan walaupun ketinggalan daripada segi gol sebanyak 5,000 perbezaan gol ketika ini. Turret 3 berbalas 1. Mereka cuba untuk mempertahankan turret di bahagian tengah, tapi tidak berjaya. Monster Shocker digunakan terlebih dahulu untuk memberitahu di manakah info pasukan Reapers Akatsuki yang lain. Ma Dongjing dengan 064 dia cuba untuk bermain dengan lebih agresif, tapi dia kena ingat kalau dia nak bergerak agresif, ada Yves yang sentiasa akan memberikan slow effect kepada diri dia sendiri terlebih dahulu. Tapi Lucy apa yang dia buat dekat bahagian bawah, dia terus saja ditumbangkan. Ya, ditumbangkan oleh Oni-chan. Dan lihat bagaimana Black Dragon pada Saurus, dan shadow diberikan kepada Oni-chan. Double kill untuk beliau. Oni-chan masih lagi berleluasa cubaan untuk menjatuhkan Just a Dream, dan juga dengan adanya Guiding Wing daripada Ma Dongjing membenarkan rakan pasukannya untuk mengejar pasukan Revolta dengan lebih mendalam. Lihat bagaimana Fish Morningstar cuba untuk dikejar oleh Ma Dongjing. Satu hit shutdown diberikan kepada Ma Dongjing, dan juga Tammy akhirnya mendapatkan Just a Dream. Inilah dia momen-momen yang dinanti oleh pasukan Reapers Akatsuki. Kesilapan dilakukan oleh Revolta menyebabkan mereka akan diberikan sedikit sebanyak
ruang bernafas untuk Reapers mendapatkan semula comeback. 2, menentang Saurus sekarang ini, dan juga Tammy telah pun tiba untuk memberikan bantuan, tetapi mampukah Tammy mendapatkan 2 ataupun tidak? Hanya membiarkan sahaja 2 untuk melarikan diri. Ya, terus saja biarkan untuk larikan diri. Ketika ini Lord telah pun muncul untuk mana-mana pasukan dapatkan terlebih dahulu. Apa yang dilakukan? Oni-chan terus saja dihukum sebentar tadi, Cross. Oni-chan, apalah yang awak buat kat situ? Awak sudah ada momentum tetapi tidak menjaga positioning dengan begitu baik, ya Oni-chan. Jadi kita lihat bagaimana Falling Star cuba untuk mencari Lynx di bahagian belakang, namun Lynx akan dilepaskan begitu saja. Dan juga lihat bagaimana nyawa Madojik akan dijatuhkan. Lord berjaya untuk didapatkan oleh Jinxie dan juga Fish Morningstar. Berjaya untuk securekan 1 kill terhadap Madojik. Sepertinya kita lihat di mana momen comeback boleh dilakukan oleh Reapers, namun hanyalah sementara sahaja, ya. Yap, hanya sementara sahaja sebab mereka punya win condition adalah terletak kepada Oni-chan. Kalau Oni-chan dikorbankan, sememangnya mereka tak boleh nak menangkan team fight langsung. Pasukan Revolta X pula, mereka perlu menjaga Fish Morningstar dan juga Lucy. Di saat Lucy menggunakan Rebel Manipulation, pasti akan ada Black Dragon Form untuk mengganggu, membuka ulti tersebut. Jadi perlu menjaga Yves dalam masa yang sama memberikan damage di bahagian hadapan. Motor Choker dilepaskan untuk memberitahu di manakah, apakah yang perlu dilakukan selepas ini dengan adanya Lord di bahagian atas dan turret di bahagian tengah juga, ataupun outer turret diberikan fokus oleh pasukan Revolta ketika ini, Cross. Tammy nyawa sangat rendah sekali dan juga gerakan sniper daripada Fish Morningstar hampir saja menumpaskan Lynx, ya. Dan lihat bagaimana penggunaan Black Dragon Form masih lagi tidak digunakan daripada Saurus untuk clearkan minion. Manakala Power of the Axe daripada Tammy digunakan untuk clearkan lane dengan lebih pantas. Tetapi ini Special telah digunakan pakai daripada Fish Morningstar, cubaan untuk menjatuhkan pasukan daripada Reapers Akatsuki. Itu the Black Dragon Form daripada Saurus cuba untuk mengejar pasukan daripada Revolta X. Oni-chan berjaya untuk menjatuhkan Just a Dream. Adakah double kill diberikan kepada Oni-chan? Oni-chan mendapatkan double kill. Dizzy juga telah apa dijatuhkan. Hanya tinggal 2 sahaja berbaki daripada pasukan Revolta. Lihat Oni-chan flicker bagi dapat. Oni-chan mengambil damage yang terlalu tinggi, dikorbankan serta-merta. Kesilapan daripada Oni-chan. Apa yang awak lakukan? Adakah awak tersangkut di bahagian hadapan? Kenapa kejar kill begitu mudah sekali? Ya, dia selalu inginkan kill dan terus saja dikorbankan ketika ini. 2 orang ataupun 4 orang sebenarnya pasukan Reapers Akatsuki cuba untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah ataupun lakukan pushing sebenarnya di bahagian tengah. Revolta X perlu melakukan pertahanan. Madongji tersekat ketika ini. Dia mungkin akan ditumbangkan satu guiding win untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Ya, satu penyelamatan di saat-saat akhir. Kalau tak ada guiding wing tu, saya tak rasa Madonjik dapat meloloskan diri beliau. Namun Oni-chan agak sedikit dahagakan darah menyebabkan beliau overextend di tempat yang tak sepatutnya. Manakala untuk pasukan daripada Revolta, mereka juga semakin lama semakin melakukan kesilapan yang agak kerap, membiarkan Oni-chan mengeluarkan damage yang terlalu besar, free hit begitu sahaja. Tapi lihat bagaimanakah gerakan daripada Revolta X. Itu dia, Guardian Barrier telah digunakan dan juga Nibiri Special telah dilepaskan. Namun lihat bagaimana Madonjik akan dikorbankan, overextend yang dilakukan oleh beliau. Dan juga lihat daripada Saurus masih lagi tidak menggunakan Black Dragon Form, tetapi inhibitor turret di bahagian midlane akan dijatuhkan terlebih dahulu. Terus saja ditumbangkan ketika ini. 2 turret di bahagian inhibitor turret pasukan Reapers Akatsuki ditumbangkan. Lord akan muncul dalam masa 35 saat. Pasukan Revolta X perlu menunggu Lord tersebut, tapi lihatlah Lucy terkena pula Abyssal Arrow. Dia akan ditumbangkan. Fish Morningstar akan dicari ketika ini, Cross. Fish Morningstar berjaya juga untuk menggunakan dash untuk meloloskan diri dan juga flicker digunakan untuk menjarakkan diri daripada Saurus. Dan juga Abyssal Arrow mengena kepada Just a Dream, tetapi dengan adanya Power of Nature, beliau mendapatkan imunisasi daripada segala sisi yang dikeluarkan oleh pasukan Reapers Akatsuki. Lord akan muncul dalam masa 3 saat saja lagi. Just a Dream perlulah mencari positioning dengan lebih baik supaya beliau tidak akan terkorban. Lihat 3 daripada pasukan Reapers sedang mengejar Grok pada ketika ini. Namun
beliau adalah tank, bukanlah target yang mudah untuk dijatuhkan. Ya, betul tu. Just a Dream cuba untuk melakukan roaming terlebih dahulu ketika ini, mendapatkan lock. Siapakah dapatkan lock ini? Dan Oni-chan berjaya untuk mendapatkan lock sekaligus menjatuhkan Jin Z ketika ini. Satu demi satu terkorban, double kill diberikan kepada Oni-chan. Dan lihatlah bagaimana Ma Dongji cuba untuk melepaskan diri terlebih dahulu. Dan satu momen comeback untuk pasukan Reapers Akatsuki Cross. Ya, benar sekali. Comeback ataupun kesilapan juga telah pun dilakukan oleh Revolta X sekali lagi. Dinzi selaku pemegang Retribution, beliau yang terkorban terlebih dahulu. Dan nampak gayanya Luminous Lord pada kali ini akan diberikan kepada Reapers Akatsuki. Ini akan menjadi membuka satu ruang yang besar kepada Reapers Akatsuki untuk mereka mendapatkan kemenangan. Revolta X, mampukah mereka mempertahankan Lord yang telah pun disummonkan oleh Reapers Akatsuki pada ketika ini? Oni-chan punya power spike juga telah pun mencapai tahap yang maksima dengan adanya 10 kill berada di dalam tangan. Tammy juga telah pun menyiapkan Rose Gold Meteor pada ketika ini. Tetapi juga lihatlah bagaimana Ma Dongji berada di berhadapan sekali. Beliau perlu lebih berhati-hati supaya tidak akan terlalu overextend. Yap, tidak boleh terlalu overextend dan ingin mendapatkan kill. Lord telah pun tiba di bahagian bawah ketika ini. Mereka ada wave yang boleh digunakan untuk dapatkan balik turret-turret pasukan Revolta X. Dan Just a Dream akan bermain di bahagian hadapan. Falling Star Moon terkena tepat kepada dua orang pemain, tapi lihatlah nyawa dia dikurangkan dengan sangat-sangat. Dan dia terus terkorban ketika ini, Cross. Ia terus terkorban dengan damage daripada Oni-chan yang terlalu tinggi ya sekarang ini. Lord telah pun dijatuhkan oleh Fish Morningstar dan juga lihat bagaimana DZ menerima damage yang sangat-sangat tinggi daripada Oni-chan. Terlalu besar menyebabkan beliau terpaksa melarikan diri. Just a Dream sekarang ini bersorang di bahagian depan dan juga Watchas digunakan untuk melarikan diri, dan juga lihat bagaimana Segi daripada Madojik cuba untuk bergerak ke bahagian belakang. Tetapi beliau bersorangan dan juga Oni-chan nyawanya begitu rendah, tetapi juga berjaya untuk menjatuhkan Just a Dream. Dan juga kill diberikan kepada Saurus dengan menjatuhkan Dizzy dan juga Blood Dragon Form daripada Saurus berlegar-legar di atas langit. Dan inilah kemenangan Reapers Akatsuki memberikan tumbang kepada Crimson. Oni-chan menambahkan game pada kali ini, memberikan kemenangan kepada Reapers Akatsuki. Comeback yang dinanti-nantikan akhirnya berjaya untuk dikecapi. Berjaya untuk menendang keluar pasukan daripada Revolta X. Tersingkir dan Reapers Akatsuki, wow, Oni-chan walaupun ada momen di mana out of position, tetapi dialah jantung utama, dialah kunci kemenangan ketika ini. Dan 11-45 KDA untuk clean ketika ini, sangat-sangat berbahaya permainan beliau. Oni-chan memang sangat-sangat berbisa, Cross. Ya, siapa kata